Antara paparan menarik hari ini. Nurul Izzah, Dr. Muhammad Azam berkukuh keyakinan orang ramai terhadap kewibawaan PKR. Kerajaan boleh laksana kembali dasar lalu. Simpan mimpi tawar Selangor, pesan Menteri Besar kepada PAS. Naib Presiden PKR, Nurul Izzah Anwar yang kembali dilantik sebagai pengerusi Majlis Pimpinan Negeri Keadilan Pulau Pinang berikrar akan bekerja keras bagi mengukuhkan keyakinan dan kepercayaan orang ramai terhadap parti itu, khususnya di Pulau Mutiara. Anak kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu berkata, beliau dan Timbalan Ketua Menteri 1, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid yang dilantik sebagai Timbalan Pengurusi MPN Pulau Pinang menerima amanah itu dengan penuh rasa rendah diri dan tanggungjawab. Katanya, secara bersama kami merancang langkah selanjutnya bagi memperkukuh keadilan berbekal semangat yang diperbaharui untuk memaknai reformasi dalam usaha mengangkat taraf sosioekonomi kehidupan rakyat di seberang perai dan juga di pulau. Antara fokus utama ialah agenda reformasi institusi yang menggalakkan tadbir urus yang baik dalam pentadbiran. Nurul Izzah dan Muhammad turut berikrar melakukan yang terbaik demi mencegah penyelewengan maklumat dan melawan ekstremis dengan mendekati masyarakat melalui infrastruktur tempatan JPKK, rangkaian masjid dan surau serta saluran maklumat dalaman parti. Kedua pemimpin parti negeri itu berpandangan usaha berterusan perlu dilakukan dalam membina ekosistem lebih erat, utuh dan bersatu padu merentas keseluruhan komuniti rakyat Pulau Pinang daripada leluhur dan latar belakang berbeza. Justru mereka akan bekerja keras untuk mengukuhkan keyakinan dan kepercayaan orang ramai, terutama di Pulau Pinang dengan mempertingkatkan ekosistem ekonomi dan kewangan sosial. Menurut Nurul Izzah dan Muhammad, ini termasuk mengintegrasikan aktiviti pendidikan ekonomi dengan lanskap pendidikan digital serta sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik untuk mencapai wawasan Pulau Pinang 2030 seperti digariskan Ketua Menteri Chow Kun Yeow. PKR melakukan rombakan terhadap MPN di 6 negeri berkuat kuasa semesta, membabitkan pimpinan di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Negeri Sembilan dan Melaka. Setiausaha Agungnya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Pusat pada 18 Februari lalu. Sebelum pilihan raya umum ke-15, Nurul Izzah memegang tanggungjawab sebagai pengerusi MPN Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Kerajaan wajar mempertimbang untuk meneruskan kembali beberapa dasar yang dilaksanakan Barisan Nasional sebelum ini seperti cukai barangan dan perkhidmatan berbanding memperkenalkan dasar baru yang seolah-olah berupaya membebankan rakyat. Presiden MCA Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata, kerajaan perpaduan boleh meneruskan dasar yang satu ketika dahulu dikritik dan dimaki hamut kerana dasar terdahulu ini terbukti boleh membawa kebaikan kepada rakyat. Cukai LVG, cukai barang mewah, peningkatan kadar SST, cukai keuntungan modal, pelaksanaan e-invoicing dan sebagainya. Saya rasa guna balik GST dengan penambahbaikan dalam sistem input dan juga pengurangan kadar GST. Kedua, kerajaan sepatutnya melaksanakan polisi rasionalisasi subsidi minyak RON 95 setelah selesai mengutip data-data yang berkaitan secara menyeluruh dan jitu. Harus diingatkan bahawa polisi yang bakal membebankan rakyat harus dilaksanakan melalui kajian saintifik dan secara berfasah, bukannya secara spontan. Dengarlah keluhan rakyat mengenai padu, terutama dari segi keselamatan cyber dan juga kesempurnaan data dan kejituan data. Beliau berkata semua pihak harus mengetepikan segala fahaman politik dalam mencari penyelesaian terbaik untuk membantu rakyat. Saya masih ingat penyokong selama ini, penyokong Barisan Nasional telah lama menelan tuduhan-tuduhan liar seperti jual negara, kehilangan dan macam-macam dikatakan merasuah rakyat. Namun, demi kebaikan negara, saya yakin kita semua gembira lihat dasar BN yang sebelum ini yang dituduh macam-macam dapat digunakan semula dan diguna pakai oleh kerajaan asalkan dia membawa kebaikan. Ketepikanlah fahaman politik, buatlah yang terbaik yang sepatutnya, bacalah NKEA, ETP, laksanakan semula GST. Rujuk balik. Saya yakin LVGT, cukai barang mewah, cukai ini dan itu, subsidi bersasar akan lagi membebankan rakyat dari golongan B40 ke T20. Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahri telah menolak cita-cita PAS untuk merampas kuasa negeri itu pada PRU akan datang sambil memetik cubaan Barisan Nasional yang gegah dahulu. Amiruddin yang juga Ketua Pakatan Harapan Selangor berkata BN sekutunya yang berada dalam kerajaan perpaduan sekarang mempunyai cita-cita yang sama sebelum ini.
Katanya dulu masa kita lawan BN pun cita-cita nak ambil. Alhamdulillah kita dapat. Sekarang dengan BN dan PH jadi sekutu, kita dapat kontrol Selangor. PH dan BN kini memegang 34 daripada 56 kerusi duduk. Amiruddin berkata ini terserah kepada PH untuk terus berusaha bagi memastikan ia mengekalkan negeri itu pada pilihan raya akan datang. Ahad lalu, Ketua Penerangan PAS Selangor, Zuk Ahmad berkata, parti itu berharap slogan PAS for All yang dibawa 2 dekad lalu akan membantunya merampas negeri itu daripada gabungan pemerintah. Sementara itu, Amiruddin juga memperkecilkan dakwaan Menteri Besar Kedah Sanusi Makno bahawa Kedah akan menjadi negeri nombor 1 menerima pelaburan asing jika Kuala Lumpur dan Selangor tidak wujud. Sambil mencemuh dakwaan itu, beliau berharap negeri itu akan dapat berubah secara drastik. Katanya mungkin ia akan jadi seperti New York dan Washington. Saya doakan semoga berjaya. Ahad lalu, Sanusi berkata Kedah akan menjadi negeri nombor 1 menerima pelaburan jika Kuala Lumpur dan Selangor tidak wujud. Kalian, kalau tak ada Kuala Lumpur dan Selangor, pusat pentadbiran negara ini, lepas tu dah maju dah. Majunya Selangor kerana ada Kuala Lumpur. Saya habaq tu, saya kenal. Kalau tak ada dua tu, Kedah nombor 1, tuan-tuan. Dalam aspek pelaburan ni. Ini bukan kali pertama Sanusi membuat kenyataan sedemikian kerana dakwaan sama pernah dibuat pada Julai tahun lalu yang mengatakan Kedah boleh menjadi lebih maju daripada Selangor jika terletak bersebelahan Kuala Lumpur. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dalam TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.